Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua teman-teman? Bertemu lagi kita dalam sesi kelas ataupun sharing fiqh Ramadan sesi yang kelima, kalau tak silap saya lah, siri yang kelima. Jadi alhamdulillah kita dah pun memasuki Ramadan yang ke-10. Esoknya 10 lah. Malam ni malam yang ke-10 Ramadan. Jadi alhamdulillah kita dah go through sedikit sebanyak 5 kali kelas. Kita membincangkan serba sedikit lah tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan puasa. Jadi diharapkan teman-teman semua boleh dapatlah sedikit manfaat daripada perbincangan kita yang lepas. So malam ni insya-Allah saya nak membacakan kepada kalian semua. Kita akan sama-sama belajar ataupun ambil tahu tentang satu ilmu maqasid as-siyam, maqasid as-siyam. Yang mana satu buku ni tajuknya Maqasid as-Siyam, ditulis oleh Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam. Dia ni salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dia bukan setakat ulama biasa-biasa. Dia adalah salah satu ulama besar, tokoh panutan yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau sesiapa yang belajar fiqh mazhab Syafi'i secara serius, dia mesti akan kenal nama ni. Dia mesti akan membaca karya-karya beliau lah. Beliau ni salah satu tokoh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i menggelarkan Izzuddin Ibni Abdissalam ni sebagai Syekhul Islam. Sebagai Syekhul Islam. Maksudnya ulama besar lah. Nak bagi gelaran Syekhul Islam ni, dia tak semua ulama dapat gelaran tu ataupun digelar dengan gelaran tu. Ada beberapa orang je yang digelar dengan gelaran Syekhul Islam. Maksudnya kalau ada certain tokoh tu disebut oleh tokoh lain sebagai Syekhul Islam, maksudnya dia tu besar lah. Ulama lain pun cakap dia ni lagi besar daripada diri dia sendiri. Maksudnya dia ni menjadi panutan ataupun tokoh rujukan dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi salah satu karya tulis yang ditulis oleh Imam Izzuddin ni, kalau korang susah nak ingat, korang ingat Izzuddin lah. Siapa ada nama Izzuddin kat sini? Kalau ada teman-teman yang bernama Izzuddin, dia adalah nama ulama nama ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi berbahagialah sesiapa yang nama Izzuddin ni. Kena jaga-jagalah nama ulama tu. Izzuddin. Jadi dia menulis, dia ni ada banyak karya tulis tau. Badminton player. Oh, Izzuddin tu betul lah, badminton player tu kan. Jadi Imam Izzuddin ni dia ada banyak karya tulis, dia ada banyak kitab. And then antara bidang yang dia ni dikenali lah, iaitu bidang usul fiqh, bidang maqasid. Apa itu maqasid? Korang pernah dengar tak perkataan maqasid? Pernah dengar? Tapi dengar lah. Dengar je lah. Tapi macam tak clear sangat kan. Benda apa maqasid ni kan? Biasanya kita tahu ilmu agama ni ilmu sirah, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu bahasa Arab, apa lagi? Ilmu tajwid, ilmu fiqh, apa lagi? Ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu akhlak dan sebagainya lah. Jadi jarang kita dengar perkataan ilmu maqasid, kecuali orang yang belajar lah. Jadi ilmu maqasid ni teman-teman adalah salah satu cabang ilmu dalam ilmu usul fiqh. Maqasid tu maksudnya adalah ilmu berkaitan dengan tujuan pensyariatan. Kita belajar kenapa syariat ni diturunkan, apa hikmahnya, apa tujuannya. Jadi para ulama dalam ilmu maqasid ni, dia orang akan membincangkan secara terperinci apa tujuan semua pensyariatan. Setiap satu syariat yang turun mesti ada tujuannya. Syariat tu tak akan diturunkan saja-saja.
Jadi para ulama pun menggali tujuan-tujuannya untuk mengeluarkan hukum lain lah, yang tak ada disebutkan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu maqasid ni adalah satu ilmu yang sangat teknikal. Jadi bagi orang yang mendalami agama secara detail dan nak menaikkan diri dia sampai ke level ahli fatwa, contohnya mufti ataupun ulama besar lah, dia mesti kena mahir dalam ilmu maqasid ni. Dia mesti kena mahir dalam ilmu maqasid. So dia tahu setiap tujuan syariat diturunkan, dia tahu sebabnya, dan dia boleh mengeluarkan hukum lain pula daripada nas-nas Al-Quran dan hadis. Begitulah lebih kurang. Jadi Imam Izzuddin ni, dia ni kan expert dalam bidang ilmu maqasid ni. So dia pun tulis satu kitab yang bernama Maqasid As-Siyam. Maqasid As-Siyam, tujuan pensyariatan puasa. Korang pernah tak tahu kenapa puasa ni disyariatkan? Korang pernah tak mungkin terfikir ke? Mungkin korang pernah dengar kat mana-mana ke, ataupun wondering ke? Korang dapat tak jawapan? Adakah korang dapat jawapan yang memuaskan hati? Kenapa korang kena berpuasa? Kenapa korang puasa sebenarnya? Sebab orang-orang dahulu pun puasa. Sebab orang-orang dulu pun puasa. Baik, itu antara jawapan yang common lah. Jawapan tu tak salah. Islam. Sebab Rukun Islam. rukun Islam. Rukun Islam, betul? Sebab suruhan Allah, sebab Islam suruh. Betul? Itu antara jawapan yang betul lah. Memang puasa termasuk dalam bahagian rukun Islam. Adalah satu kewajipan yang difardukan ke atas umat Islam lah. Tapi adakah itu saja? Adakah itu sahaja? Sebab nak suruh kita rasa kelaparan macam orang yang orang fakir miskin. Sebab nak suruh kita lapar macam orang fakir miskin. Sebab nak refresh perut. Sebab nak refresh perut. Lagi? Tujuan kesihatan. Tujuan kesihatan. Nurul Nabiyah kata Untuk menjadi nafsu. Untuk menjadi orang yang bertakwa. orang yang bertakwa. Baik, betul lah. Untuk Mendidik hawa nafsu. Mendidik hawa nafsu. Khalil cakap apa ni? untuk mengikut perintah Allah. Untuk mengikut perintah Allah. Baik, untuk impress bakal Pak Mentua ada? Itu solat tarawih. Tarawih 200 ayat. Tarawih 200 ayat. Jadi tak ada siapa lagi yang buat kan? Start terror lah. Jadi kalau orang terror dia buat. Tarawih 200 ayat. Baik. Jadi itulah antara perkara yang akan dibincangkan dalam kitab ni. Jadi Imam Izzuddin Ibn Abdi Salam ni dia listkan everything yang dia tahu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kenapa puasa ni disyariatkan? Rupa-rupanya di sana ada petunjuk. Ada dalil-dalil lain yang sebutkan tentang puasa ni. Kenapa diperintahkan? Alright? Saya tak kata yang disebutkan oleh teman-teman semua tadi tu salah. Betul. Memang akan ada yang kita sentuh sebahagiannya lah nanti. Okey. Kita terus je masuk. Waktu kita pun tak panjang. Jadi dalam sesi ni saya akan lebih kepada membaca lah Tak apa Boleh Kita akan berhenti pada part-part tertentu lah. Baik, dalam bab yang pertama, Imam Izzuddin ni dia tuliskan satu bab which is kewajipan berpuasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi firman Allah kutiba alaikumusiyam tu saya rasa semua orang pun maklum lah. Perintah diwajibkan berpuasa tu kalau kita baca Al-Quran mesti kita akan jumpa ayat ni. Antara ayat yang famous lah dalam surah Al-Baqarah. Ada yang tak jumpa lagi ke ayat ni? Korang kalau mengaji Al-Quran dah sampai juzuk 1 dah habis, korang akan lalu dekat ayat ni kan? Betul tak? Ke tak jumpa lagi? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Jadi Imam Izzuddin Ibni Abdi Salam tu dia start buku dia ni dengan ayat ni, nak menunjukkan yang inilah dalil pertama yang menyebutkan tentang perintah wajibnya berpuasa. Perintah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Specifically puasa yang dimaksudkan ni adalah puasa bulan Ramadan. Faham Bukan puasa lain. Walaupun di sana ada puasa yang pelbagai lah. Tapi ayat ni menyebutkan secara terperinci ataupun spesifiknya tentang puasa Ramadan. Kenapa Allah menyebutkan puasa tu agar kamu bertakwa? Agar kamu bertakwa. Kenapa? Sebab puasa, kalau orang tak nampak pun kita still berpuasa. Puasa kalau orang tak nampak pun kita still berpuasa. Okey. Kita takut Allah lah kira. Kalau dia buka perut di siang hari? Macam mana tu? Saja je menimbulkan keraguan kan. Dalam kelas adin ni banyak keraguan. Bukan banyak keraguan, kita nak latih supaya teman-teman semua berfikirlah. Nampak Yang pertama sekali, bertakwa agar kamu bertakwa. Saya je mengikut DBP lah Takwa kalau bahasa Melayu TAK. Bahasa Arab TAQ lah. Terpulang, mana yang lebih korang selesa? Kenapa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu disebutkan, Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, moga-moga dengan puasa yang diperintahkan ni kamu akan bertakwa. Kenapa? Sebab yang tahu kita puasa ke tak tu diri kita dengan Allah saja. Jadi kita Saya rasa Allah je. Ya. Orang rumah tak tahu Orang rumah tahu lah kalau dia puasa sekali. Kalau dia pun geng plastik hitam. Dia pakai plastik hitam, adalah kantoi lah Puasa mendidik kita untuk bergantung, Ustaz. Bergantung dengan Allah. Untuk Bergantung dengan Allah, mengharap. bergantung. Sebab kalau dengan kita Allah. puasa, kita rasa susah, penat. Betul. Menarik sekali. Okey. Semua yang disebutkan tu betul, cuma yang lebih dekat dengan makna takwa tu antara jarang yang kita tahu. Apa maksud takwa? Orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Yakin, percaya dengan Allah. Yakin, percaya dengan Allah. Lagi? Buat Alamak. apa yang Allah suruh. Apa? Buat apa yang Allah suruh dan Buat segala tinggalkan. yang disuruh dan tinggalkan segala yang haram. Buat segala apa yang disuruh dan tinggal segala yang dilarang. Itu adalah takwa. Confirm Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Lagi? Kalau korang jawab ni, korang tak salah-salah, tak bertakwa lah kiranya. Boleh macam tu? Semua yang di atas. Semua yang di atas. Baik, semua yang disebutkan tu adalah pelbagai, termasuk dalam pandangan ulama yang pelbagai lah. Sebagian ulama mendefinisikan takwa ni dengan pelbagai makna. Dan definisi tu tak jauh sebenarnya. Contohnya takwa ni adalah melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Seperti yang korang sebutlah, ada juga yang katakan takwa ni adalah menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ataupun yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya definisi itu semua tak salah. Bahkan dia saling berkait lah. Cuma esensi daripada definisi tu adalah maksud takwa tu sebenarnya. Esensi apa? Saya duk dengar esensi, tapi esensi dia punya core reason takwa tu sebenarnya daripada takut. Takwa tu sebenarnya daripada perasaan takut. Kenapa orang tu, okey, kalau kita kata takwa tu mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kenapa dia mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya? Sebab dia takut.
takut dengan murka Allah. Betul. Kenapa kalau kita nak faham pandangan lain pula kan? Takwa tu adalah menahan diri daripada melakukan maksiat. So kenapa esensi dia menahan diri daripada melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah tu sebenarnya takutlah. Kalau korang go through semua definasi takwa yang disebutkan oleh para ulama, pasti korang akan jump into conclusion. Dia punya konklusinya, takwa tu sebenarnya datang daripada rasa takut terhadap murka Allah. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali, dia mengatakan takwa tu adalah takut kepada Allah. Takwa adalah takut kepada Allah. Kemudian dengan rasa takut itulah dia akan melakukan segala perintah-perintah yang telah diperintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Jadi bila kita melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan tu, dalam bab yang sekarang kita tengah bahaskan ni adalah puasa, moga-moga dengan puasa tu dapat melatih kita menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam puasa, antara inti puasa, ada banyak larangan-larangan yang kita tak dibenarkan buat kan. Apa tujuan semua benda tu sebenarnya? Takut akan murka Allah. Betul. Untuk latih kita ni supaya takut. Walaupun seronok mana. Walaupun kita boleh buat, walaupun tak ada siapa yang nampak, walaupun tak ada orang yang tahu kan, kalau kita nak plastik hitam sekalipun kan. Tapi kenapa kita ketika di siang hari kita boleh tahan semua benda tu? Takwa. Takut tu lah. Jadi persoalannya teman-teman, kalau kita puasa tak ada rasa takut tu, puasa kita tu macam mana? Tunggu ni je, tunggu maghrib Tunggu maghrib. Sebab itulah teman-teman, bila Allah mengatakan la'allakum tattaqun tu, kita kena betul-betul faham. Kita betul-betul kena tanamkan dalam diri kita ni, yang puasa ni walaupun dibuat-buat, tapi kita kena latih untuk ada rasa takut tu. Ada rasa berharap kan, ihtisab, ada rasa takut puasa ni tak diterima. Takut kalau kita ni curi-curi makan, takut Allah murka. So kita puasa ni bukan setakat kita tahan lapar dan dahaga je teman-teman. Puasa ni dia lebih besar dari tu. Puasa ni dia nak latih kita, at the end sekali result dia nak jadi kita ni lebih takut. Bila kita dah puasa tu kan, daripada sahur tu lagi. Nampak tak waktu sahur apa antara amalan yang dianjurkan? Saya tak cerita lagi bab ni bab sahur. Istighfar kan. Saya tak cerita lagi sebenarnya. Tapi antara salah satu sunnahnya adalah beristighfar. Kerana Allah sebutkan dalam Al-Quran, pada waktu sahur orang-orang yang mukmin ni mereka memperbanyakkan istighfar. Awal-awal waktu lagi, sebelum habisnya waktu sahur lagi, kita ni dituntut untuk banyakkan istighfar. Sebab nak melatih kita ni untuk bersiap sedia dengan rasa takut untuk menjalani ibadah tu. Ada banyak sebab untuk kita kena rasa takut lah. Antaranya takut amalan tu tak diterima, takut kita ni berpuasa dalam keadaan melanggar benda-benda yang diperintahkan untuk kita jaga. Contohnya apa? Lidah. Apa? Menjaga lidah. Menjaga lidah kan. Tengah-tengah puasa kita maki orang. Tengah-tengah puasa kita membawang. Tengah-tengah puasa kita tengok benda-benda lucah, rafath. Tengah-tengah puasa kita bergaduh contohnya. So, kalau kita tak ada rasa takut tu, kita most likely kita akan buat juga semua benda yang dilarang tu walaupun kita tengah puasa. Jadi sebenarnya puasa tu, semua perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang Tuhan suruh, yang agama suruh ketika kita berpuasa tu, semuanya esensinya untuk kita melahirkan rasa takut. At the end tu, puasa tu jadikan kau lebih baik ke tak? Puasa tu jadikan kau hamba yang lebih rasa humble ke tidak? Puasa tu mendidik diri kau ni jadi lebih takut ke tak? Kenapa bulan puasa orang tiba-tiba start pakai tudung? Kenapa bulan puasa tiba-tiba orang start nak baca Al-Quran, lebih dekat dengan benda-benda baik, lebih dekat dengan suasana-suasana ibadah? Sebab tujuannya rahmat puasa bulan Ramadan tu turun. Maaf saya Dia dah start dah. Semua larangan-larangan yang kita dilarang buat
di bulan Ramadan sepanjang siang hari, semuanya untuk mendidik kita ke arah takut, ke arah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang yang tengah puasa pun dia bermaksiat, tengah puasa pun dia buat sama macam hari-hari biasa, maksudnya dia tak faham maksud puasa tu yang sebenarnya. Dia tak faham. Serius cakap. Sebab kalau orang yang berpuasa, dia tak sama macam hari biasa. Bahkan kata Abu Darda, sahabat Nabi, orang yang berpuasa tu dia tak boleh life dia dalam sehari sama macam di luar bulan Ramadan. Kalau sama tak ada beza, maksudnya kau tak berpuasa. Seakan-akan di zaman kami, seakan-akan kalian ni tak berpuasa. Orang yang betul-betul berpuasa di bulan Ramadan, dia berbeza. Berbeza, walaupun dia bukan orang yang baik-baik, tapi dia punya kehidupan dia berbeza. Dengan ibadahnya, dengan kawalan dirinya, dengan nafsunya, sebagainya lah. Jadi kalau orang tu sama je kan, tak ada, rutin dia tu tak berubah, perangai pun tak berubah, sikit pun tak berubah, maksudnya something wrong lah dengan puasa dia. Jadi kata para ulama, puasa ni dia mesti akan mengubah seseorang tu. Bulan Ramadan tu pasti akan membawa perubahan kepada diri seseorang. Kalaulah bulan Ramadan pun kalian tak berubah, something wrong dengan puasa kalian. Maksudnya kalian tu berpuasa bukan sebab ilmu, bukan sebab faham syariat, bukan sebab faham tujuan puasa tu sendiri. Memang puasa sebab ikut orang lah. Sebab orang lain puasa pun puasa. Sebab bulan Ramadan dah sampai kan, so orang lain puasa, kita kena puasa lah. Tu bahaya teman-teman. Sebab tu saya tweet tadi, siang tadi, kenapa kamu berpuasa? So benda tu pun sebenarnya dibahaskan oleh para ulama lah. Nak marah lepas tu teringat definisi akhlak. Mengikut mak kata umpama berjalan di jalan yang berduri, takut dengan Allah. Okey, baik. Faham Jadi takwa tu dia punya root dia adalah untuk menjadikan kita ni hamba Allah yang lebih takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, lepas dia menceritakan tentang maksud takwa tu, dia bawakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang menyebutkan Nabi SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, ala an ta'budallah wa takfura bima dunahu wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hijjul baiti wa saumu ramadan. Okey, ini hadis yang biasalah tentang rukun Islam. Kalau korang wondering, rukun Islam tu dapat daripada mana? 5 tu kan? Daripada hadis. Okey. Yang pertama, Nabi mengatakan Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah menyembah Allah dan kufur kepada selain Allah. Menyembah Allah dan kufur kepada selain Allah. Maksudnya kat sini, kita sembah Allah satu-satunya. Tuhan yang kita sembah hanyalah kepada Allah. Sedangkan Tuhan yang lain-lain yang manusia kata itu pun Tuhan juga, kita mengkufurinya. Kita menjadi kafir kepada Tuhan yang lain-lain tu. Faham tak kat sini? Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam kita lah, anggap orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu sebagai golongan yang kafir kan. So orang agama lain pun anggap kita ni seakan-akan kafir juga sebab tak ikut agama dia orang. Faham tak kat sini? Faham. Faham jadi kita kena beriman hanya kepada satu-satunya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kufur, kita menentang, kita tak iktiraf, kita tak beriman dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh orang-orang yang beragama lain lah. Tak boleh kalau korang beriman dengan Allah, lepas tu beriman juga dengan Tuhan lain. Seperti siapa? Kadang kata, ni Tuhan kecil. Nasrani. Ya ke? Orang Islam pun ada Tak ingat kelas kita lepas? Jahiliyah. Seperti orang Arab jahiliyah. Dikatakan adanya Tuhan lain seperti apa? Hubal. Lagi? Uzza. Lagi? Apa lagi? Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Lagi couple? Ingat tak? Tuhan sembahan Arab jahiliyah yang couple tu. Couple saya tak ingat.
Tak ingat tapi korang tahu kan ada yang couple kan kita dah go through kan? Ingat Nailah je. Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah. Ustaz nak tanya, Ya? kan berkaitan bahala tu kan. Aha. Kan ada nama-nama kan. Saya bukanlah, saya kata pendapat saya lah, tapi saya tak tahulah. Okey. Dia boleh jadi salah kan. Apa ni, saya beranggapan yang kita tak perlu tahu nama bahala tu sebab sebab kita kan sembah Allah, jadi bagi pendapat saya lah, saya tak tahu je nama tu, jadi dia macam nak tak nak sebab nama bahala kan apa, dan kita menyembah Allah, tapi itulah. Okey. Saya rasa saya faham apa yang disampaikan oleh Luqman tu. Okey. Kita kan sembah Allah, jadi tak perlulah kita tahu nama-nama sembahan lain kan. Okey. Jadi concern tu saya faham. Okey, cuma nama-nama tu perlu juga diceritakan dalam pengajian. Dalam pengajian kita kena sampaikan juga. Kerana itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi pun cerita pasal benda tu. Dan Nabi pun mention tentang nama-nama berhala ni kepada sahabat-sahabat Nabi. Jadi benda tu kita kena ceritakan kembali atas amanah ilmu. Jadi bila kita belajar, kita ceritakan ke orang so that orang tahu ada nama-nama berhala ni. Kenapa? Apa manfaatnya? Antaranya adalah kita mengetahui sirah, untuk kita faham sirah. Yang kedua, untuk kita berhati-hati dengan nama tersebut. Kalau kita tak tahu, kalau orang letak nama anak dia Uzza macam mana? Ada tak orang letak nama anak dia Uzza? Ada. Dalam sirah ada. Ada Abdul Uzza. Betul. Ada Abdul Uzza, ada banyak lagi lah. Jadi banyak faedah sebenarnya kita belajar, bukan sebab kita nak tahu nama tu sebab kita nak agungkan dia, tak. Kita nak tahu nama-nama berhala tu untuk kita berhati-hati dan untuk kita mendapat manfaat yang inilah manfaat ilmiah lah. Alright. Jadi nanti takut-takut kalau korang nanti tak belajar, tak tahu kan. Kita nama sedap kan, Nailah kan. Ada tak nama Nailah ni? Kita takut nanti nama tu orang letak nama berhala. Bahaya tau. Benda tu menjadi concern kita jugalah. Okey? Jadi bila kita belajar sirah, tujuan kita bukanlah nak mengagungkan berhala tersebut. Sekadar untuk kita ambil maklumat. Benda ni, nama macam ni, nisbah dia kepada berhala dan sebagainya lah. Alright. Baik, yang seterusnya habis dekat situ bab yang pertama. Dalam bab yang kedua, Imam Izzuddin Ibn Abdissalam dia menceritakan fadilat berpuasa. Fadilat tahu kan maksud fadilat? Tahu. Fadilat. Kelebihan. Fadilat puasa. Fadilat puasa. Saya saja je tanya benda-benda macam ni sebab saya percaya tak semua orang tahu term-term Arabik ni. Dan saya rasa kadang ada teman-teman kita dalam ni yang dia tak tahu maksud tu tapi dia segan nak tanya. Jadi sebab tu saya tanya. Tahu tak maksudnya apa? Tahu tak maksudnya apa? Korang kalau segan-segan, korang terus tanya tau. Kalau tak, nanti saya tak tahu part mana yang korang tak tahu. Okey? Saya Ustaz. Apa? Ustaz nak tanya. Ya? Yang saya Google, dia cakap maqasid as-saum ke as-siyam. Beza dia. Okey. Apa? Kalau saya Google, dia cakap maqasid as-saum. Okey. Yang Ustaz tulis as-siyam. Apa? Saya dah lupa makna dia. Oh, sama puasa. As-saum, puasa. Sama. Yang pun puasa juga Betul-betul. Sama. Okey. Okey. Sekejap. Saya lupa nak tulis. Tujuan. Ini secara tujuan syariat puasa. Okey, so kita dah dapat dah. Awal-awal sekali puasa ni dia sangat relate dengan takwa. Benda ni klise kan? Kita duk sebut puasa takwa. Tapi kalau kita faham betul-betul takwa tu,
kita akan sampai kepada satu kesimpulan yang kalau puasa kita ni tak membawa kita ke arah takwa, something wrong dengan puasa kita. Jadi berhati-hati teman-teman jangan kita underestimate perbahasan-perbahasan agama ni. Alah, semua orang tahu kan puasa takwa kan. Tapi amalan kita ke arah tu ke tak? Itu persoalannya. Jadi yang kedua, fadilat puasa, kelebihan berpuasa yang lain-lain. Apa dia? Antaranya, kata Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, dia kata dalam puasa itu sendiri, dalam syariat berpuasa, ada beberapa kelebihan. Dia bawa lebih kurang tujuh manfaat berpuasa ataupun fadilat. Fadilat ni maksudnya faedah lah. Kelebihan. Fadlun, kelebihan. Fadilah, kelebihan. Okey? Ada faham Kelebihan berpuasa. Yang pertama, kurus. Yang pertama adalah puasa tu nak meninggikan darjat. Tinggikan. Biasa orang tak terfikir bab ni Puasa nak meninggikan darjat. Ingatkan puasa tu nak kurus. Yang pertama, puasa tu dia kata untuk meninggikan darjat. Okey. Macam mana puasa tu boleh meninggikan darjat? Takwa naik. Takwa naik. Dia ke naik? Okey, kita cerita satu sebelum kita syarahkan satu persatu. Yang kedua, puasa ni untuk hapuskan dosa. Yang pertama, puasa ni Tuhan hantar syariat puasa ni suruh kita berpuasa sebab Tuhan nak tinggikan darjat kita. Macam mana caranya? Nanti kita akan go terus setiap satu persatu lah. Yang kedua, adanya puasa ni sebab Tuhan nak hapuskan dosa. Saya dah cerita semalam kan? Kita ni kalau hanya bergantung kepada amalan solat semata-mata contoh tak ke mana kita ni. Solat kita tu pun banyak flaws. Lepas tu kalau korang perasan, bila kita dah makin lama belajar ni, perasan tak? Agama Islam ni yang diturunkan kepada umat akhir zaman, dia punya ganjaran tu macam tak make sense. Ganjaran dia macam tak sepadan dengan benda yang dia buat. Dia buat tu macam sikit je. Tapi Tuhan ni maha pemurah, maha penyayang kepada umat-umat Nabi Muhammad ni. Dia berikan satu ibadah tu kadang macam-macam ganjaran. Bahkan kadang dia punya lipat ganda tu macam tak make sense. Kalau ikut pemikiran kita lah kan. Kalau kita orang buat baik kita, orang tu bagi kita RM1 contohnya, kita ada tak bagi dia balas RM700? Most likely tak lah kan. Susah lah kita nak ni kan. Kita mesti anggap kalau kita balas, orang tu buat baik sikit yang kita balas sekadarnya lah. Tapi Tuhan tak macam tu teman-teman Tuhan ni dia punya rahmat dia tu terlalu besar. Susah untuk kita duga ataupun susah untuk kita dapat gambaran macam mana. Jadi yang boleh kita fahami berdasarkan dengan teks-teks ataupun dalil-dalil syarak lah. Jadi puasa ni yang kedua disebutkan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, puasa ni tujuannya sebab Tuhan tu, sebab Allah nak hapuskan dosa anak-anak Adam. Okay, nanti kita akan go through Yang ketiga, tujuan berpuasa ataupun fadilat berpuasa. Apa? Allah. Banyakkan pahala. Yang ketiga, untuk makan. Okey. Yang seterusnya kata Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, adanya puasa Ramadan ni sebab untuk melemahkan syahwat anak-anak Adam. Untuk melemahkan nafsu. Biasanya kalau kita sebut syahwat ni, dia melibatkan nafsu. Apa? Nafsu? Nafsu dia ada banyak tau. Nafsu ni ada banyak.
Biasanya bila disebutkan syahwat ni, dia relate dengan nafsu seksual, nafsu berahi. Nafsu ni ada banyak. Ada nafsu marah, ada nafsu makan, ada nafsu tidur. Ada tak nafsu tidur? Kalau orang tu bab tidur je, dia sangat bernafsu. Nafsu Nafsu tidur kan. Abdul Muttalib. Dan berbagai lagi lah. Jadi bila sebut syahwat ni, dia lebih dekat dengan nafsu seksual, nafsu berahi. Setiap orang, baik lelaki atau perempuan, ada nafsu berahinya. Jadi dalam Islam, seksual pun digariskan, diajarkan, ditekankan macam mana cara kita nak mengendalikan nafsu. Kita tak macam agama lain Ada setengah agama dia seakan-akan nak menafikan nafsu, fitrah as a part of us. Kan? Ada setengah agama kita kena kontrol, jangan ada nafsu syahwat dan sebagainya kan. Sampai tak boleh berkahwin dan sebagainya lah. Islam tak macam tu. Islam iktiraf. Bahkan Islam mengatakan adanya nafsu, adanya perasaan. Seseorang tu boleh bernafsu. Jadi macam mana untuk kita deal dengan nafsu tu tersebut? Jadi salah satu cara untuk Islam ni mengajar umatnya maafkan saya. Salah satu cara untuk mengajar anak-anak Adam ni mengawal syahwat dia tu ataupun keinginan seksual yang tak terkawal adalah dengan berpuasa. Bila seseorang tu betul-betul memahami makna puasa dan dia ikut betul-betul syariat berpuasa tu dengan ilmu dan juga apa yang digariskan oleh Islam lah, most likely, biasanya dia punya syahwat ni akan menurun, akan lebih terkawal, akan lebih terjaga. Betul ke tak betul? Atau korang pun waktu bulan puasa pun macam tu juga? Biasanya nafsu seseorang tu akan turun, keinginan seksual dia. Kita tak mengatakan bahawa kalau contoh pasangan suami isteri tak boleh melakukan hubungan suami isteri di malam hari. Bukan tak boleh. Boleh je. Suami isteri nak melakukan hubungan suami isteri di malam hari tau. Boleh je. Cuma bila bulan Ramadan ni, dia tak sama macam bulan lain. Dia punya nafsu tu lebih terkawal, dia lebih tenang, pemikiran dia lebih jelas. Jadi, kalau ada teman-teman yang ada masalah gejolak nafsu yang kuat, especially orang-orang bujang lah, berpuasa antara sarana ni yang sangat ditekankan oleh Nabi, yang sangat ditekankan oleh agama kita. Nanti kita go through lebih detail lah. Dan seterusnya, apa lagi antara fadilat berpuasa, kelebihan berpuasa? Nafsu makan, lemah kami syahwat sebab tak apa dosa. Okey. Yang keempat disebutkan oleh Imam Izzuddin Ibni Abdis Salam, antara fadilat berpuasa yang jarang-jarang orang tahu adalah dengan berpuasa seseorang itu akan banyak bersedekah. Kenapa kita kurang aware bab ni? Sebab kita tak faham. Sebab kita tak faham kenapa bulan puasa tu bulan sedekah. Kita faham bulan puasa tu bulan menahan lapar dan dahaga saja. Biasa je lah. Most of us, biasanya kalau bulan Ramadan tu kita faham bulan Ramadan adalah bulan tak boleh makan siang, tak boleh minum siang, tahan lapar dan dahaga lah. Betul bulan tarawih. Tu je lah biasanya. Biasa kalau kita tanya orang. Tapi jarang orang tahu, masih ramai lagi dalam kalangan kita yang tak tahu, antara kelebihan bulan Ramadan tu adalah bulan sedekah. Banyak dalil-dalil ataupun praktik Nabi SAW yang menunjukkan Nabi ni paling banyak sedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi antara fadilat puasa itu sendiri adalah untuk melatih anak-anak Adam ni, hamba-hamba Allah ni untuk makin banyak bersedekah. Kalau bulan lain dia lihat nak bersedekah, bulan Ramadan diharapkan sepanjang bulan Ramadan tu dia lebih banyak bersedekah berbanding bulan-bulan yang lain. Okey. Okey ke teman-teman? Okey Ustaz. Okey. Yang kelima, fadilat berpuasa. Menurut Imam Izzuddin Ibni Abdis Salam, saya tak tulis nama dia
Imam Izzuddin. Baik. Yang kelima, dia kata tujuan ataupun fadilat berpuasa ni adalah untuk meningkatkan ketaatan. Yang ni saya rasa saya tak perlu cerita lah kot, panjang lebar. Saya rasa semua orang pun faham. Bulan puasa lah ada orang tu bukan korang, orang lain dekat negara lain. Bulan puasa lah dia nak buat tarawih, ada nak buat 8, ada nak buat 20. Sedangkan sebelum ni punyalah lihat nak qiyam kan. Bulan puasa lah dia nak mengaji banyak-banyak. Entah kenapa ada satu dorongan dalam diri dia, aku nak kena kejar ni, ada KPI ni bulan ni. Nak habis 1 juzuk ke, nak habis setengah juzuk ke, nak habis separuh Al-Quran ke, nak habis 1 Al-Quran ke sepanjang Ramadan, tak kisah. Tapi bulan Ramadan dia tiba-tiba ada dorongan tu. Lepas tu bulan Ramadan lah dia boleh tahan makan dengan hanya sedikit makanan di pagi hari, lepas tu boleh tahan. Biasanya kalau bulan lain, nak puasa tu berat. Tapi bulan Ramadan boleh je puasa kan. Dan sebagainya. Siapalah tu orang lain kot. Bukan kita kan, orang lain kat negara lain. Jadi Ramadan ni, datangnya Ramadan tu, dia memberikan satu boost. Dalam kelas yang lepas saya katakan Ramadan tu sendiri membawa satu, apa istilahnya? Satu, apa yang saya sebut kelas yang lepas? Satu boost lah. Satu, dia bawa kita Pemangkin. kepada pemangkin, satu mood, satu amplify. Bulan Ramadan tu sendiri datangnya Ramadan tu, masuk je satu Ramadan, orang Islam ni mana yang ada lagi nilai iman, dia tiba-tiba rasa macam diri dia tu diperkuatkan. Level up. Super Saiyan. Dia jadi super kan. Keluar aura kat tepi-tepi kan. Tapi tak nampak lah. Dia rasa diri dia tu level up ke arah kebaikan. Tiba-tiba lah dia nak solat kan. Padahal solat, maaf cakap ada di antara kita solat fardu pun tak jaga. Maaf cakap memang ada. Ini realiti yang kita kena terima. Tapi masuk je satu Ramadan, malam satu Ramadan tu, dia terus buat tarawih 20 rakaat kan. Walaupun dari sudut ilmunya itu tak betul, which is dia mengutamakan sunat daripada fardu, tapi nak mengatakan yang berkatnya Ramadan tu, dia bawa orang-orang yang biasanya tak biasa untuk melakukan ibadah, nak melakukan ibadah. Bergantung kepada diri masing-masing lah. Ada setengah orang dia kuat bab solat. Saya cerita banyak kali benda ni kan. Ada setengah orang di luar bulan Ramadan, dia lihat betul nak baca Al-Quran. Bukan korang semua saya percaya semua bagus-bagus kan. Ni orang kat negara lain. Masuk je Ramadan, tiba-tiba dia nak baca kan. Dia boleh baca 1 muka surat, dia boleh baca 2 muka surat, ada yang boleh baca 10 muka surat, ada yang boleh khatam 1 juzuk habis 1 hari kan, ada yang lebih lagi. Sedangkan di bulan luar Ramadan, dia rasa aduh beratnya lah nak habiskan 1 muka ni kan. Kadang-kadang dah berhari-hari, dah berbulan-bulan tinggal Al-Quran, tak rasa apa pun. Jadi Ramadan tu dalam kita sedar tak sedar teman-teman dia boostkan kita punya potential. Saya tak tahu lah korang sedar ke tak. Korang sedar saya rasa. Ini orang luar negara lain. Dia boost kita punya potential. Yang mana yang suka Al-Quran tu jadi bertambah suka. Yang orang yang lihat baca Al-Quran dia bertambah dekat dengan Al-Quran. Orang yang lihat solat bertambah lagi. Jadi meningkatkan ketaatan. Ramadan tu datang untuk keluarkan the best version of us. Okay, saya ulang. Ramadan ni, antara hikmah datang Ramadan tu untuk Tuhan tu nak tunjukkan potential, the best version of us. So kalau aku ikut betul-betul ni, rupa-rupanya boleh je aku ni qiyam, aku baca Al-Quran, aku sedekah, aku tahan carut, tahan maki orang, tahan mengumpat. Boleh je rupanya selama ni kan. Tapi di luar Ramadan kita tak buat macam tu kan. Jadi
kalau kita nak tengok the best version of us sebagai seorang Muslim, tengoklah diri kita di bulan Ramadan. Tapi yang lebih mengerikan, ada tapi yang mengerikan kalau bulan Ramadan tu kita sama juga. Sebab itulah saya cakap banyak kali tadi. Sebab tu para ulama' dia sangat concern terhadap orang yang kalau bulan Ramadan pun dia sama je macam bulan-bulan lain di luar Ramadan, maksudnya teruk sangat tu. Teruk. Ni bukan bab judge orang. Tak, memang betul. Memang itu antara salah satu tanda kita nak tengok orang tu teruk tak teruk. Di sisi para ulama', tengok dia keadaan dia dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pun kau tak ada apa yang berubah, tak ada langsung, tak ada bertambah sedikit pun kebaikan ataupun self control ataupun ibadah apatah lagi, sama je luar Ramadan dalam Ramadan. Seakan-akan masuk Ramadan tu dalam lingkungan level up potential diri kita tu, masuk tu macam masuk kanan keluar kiri kan, tak ada lekat, tak ada penambah baikan langsung. Jadi berhati-hati teman-teman berhati-hati, sebab Ramadan tu sendiri meningkatkan ketaatan anak-anak Adam. Okey. Yang keenam, saya cakap tadi ada 7 kan. Yang keenam, antara faedah ataupun kelebihan berpuasa di bulan Ramadan tu adalah untuk ni deep sikit lah, meningkatkan syukur. Jadi yang teman-teman yang sebut tadi nak ajar kita untuk tengok orang susah kan, tadi ada yang sebut kan, bila saya tanya contoh apa hikmah Ramadan tu, ada yang kata nak ajar untuk kita tengok orang susah, tahan lapar, untuk kita ni pelbagai lagi lah contoh-contoh yang kalian bawakan tu, semua tu dalam kategori ni untuk meningkatkan rasa syukur. Jadi puasa tu teman-teman dia sangat dekat dengan syukur. Bila kita berpuasa, barulah kita sedar yang selama ni banyak benda yang kita dah take it for granted lah, senang kata kan. Makanannya, ibadatnya, apa lagi? Macam mana? Apa lagi yang korang boleh faham dekat sini? Dalam bab meningkatkan syukur ni, dengan puasa ni. Lebih berharap kepada Allah. Kepada Allah. Ingat kepada si dia tadi. Apa lagi? Apa yang korang boleh dapat dekat sini? Puasa ni meningkatkan syukur. Dalam Bila nak ya? Bila bangun sahur kan kita kan dah 1/3 akhir malam kan, jadi boleh tahajud. Lepas tu ada hadis yang cakap Rasulullah dia tunaikan tahajud tu ceritanya sebab dia bersyukur. Betul. Okey. Jadi ada relate kot. Okey, Luqman kata syukur ni, puasa mengajarkan kita syukur dengan cara sahur tu sendiri. Betul, menarik memang betul. Sahur tu sendiri mengajarkan kita syukur kan. Sedangkan biasanya kita tak bangun waktu tu. Bahkan saya sendiri ni bukan nak kata orang lain, saya sendiri pun kadang tak tidur lagi waktu tu. Jadi bila dalam Islam, bila kita adanya syariat puasa, dia ajar kita untuk reset life kita. Dia ajar untuk kita reset life kita. Boleh-bolehnya tidur awal, untuk kita bangun awal. Bila bangun awal, dapat sahur. Bukan setakat dapat sahur, manfaatnya dapat juga melakukan ibadah-ibadah di malam hari, di pertengahan malam. Jadi kita bersyukur adanya sahur tu sebab dia boleh jadi satu wake up call, satu kita punya guidance lah untuk kita reset. Sepatutnya bagi orang Islam tu mulakan hari dia sebenarnya waktu sahur. Kalau kita betul-betul jujur dengan diri kita, kita kena hina diri kita kan. Sebab bila kita belajar akhlak, saya dah ajar kan, yang kita perlu hina adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kita honest dengan diri kita, kita akan mendapati yang waktu terbaik untuk bangun tu adalah waktu sahur. Betul seperti yang Luqman cakap tadi lah. Dan saya pun pernah praktis benda ni. Siapa yang pernah baca, saya pernah amalkan 4am club, bangun pukul 4 pagi.
atau 5 AM kan. Memang benda tu sangat merubah saya punya produktiviti hidup lah. Jadi sahur tu sendiri mengajarkan kita banyak erti syukur. Syukur kita boleh bangun waktu tu, kita boleh makan, kita boleh mengerjakan ibadah qiyam dan sebagainya lah. Jadi apa lagi? Syukur ni dengan puasa. Syukur. Hidup lagi. Ha? Syukur waktu lapar. Syukur? Kita punya ujian tak sama macam ujian orang-orang yang lebih tak mampu daripada kita dari segi harta. Dari segi harta, betul? Jadi antara yang hikmah terbesarnya dalam bab syukur ni, kita puasa tu sendirilah kan. Tahan lapar dan dahaga tu, barulah kita tahu macam mana orang-orang yang kurang berkemampuan dari kita lah kan. Biasanya, korang pernah tak makan sepanjang siang tu? Sebab tak ada makanan. Sebab tak ada makanan bukan sebab korang diet ke ataupun apa IF ke, intermittent fasting, something like that, ataupun sebab nak turun berat badan ke, bukan. Sebab korang tak ada apa nak makan. Korang pernah ke melalui fasa tu? Saya Alhamdulillah pernah. Beberapa tahun di awal-awal usia 20-an saya lah. Saya pernah lah dilanda ujian tersebut. Tak ada apa nak makan. Tapi lepas tu bila kita dah go through, explore dunia kan, tengok orang-orang yang lagi susah, lagi teruk. Memang ada teman-teman orang yang tak ada apa nak makan. Bahkan kalau kita pergi lebih jauh, bila kita belajar sirah, rupanya Nabi kita pun macam tu. Rupanya Nabi kita pun macam tu. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Aisyah isteri Nabi pernah kata yang dapur Nabi ni, dapur kami ni pernah tak berasap lebih dari 2 bulan. Tak berasap, apa maksud tak berasap? Tak ada apa nak dimasak. Lepas tu sahabat tanyalah, lepas tu Nabi dengan Ummul Mukminin survive macam mana? Makan apa kan? Dengan 2 benda hitam, dia kata. Which is kurma dan juga air dalam bekas ni, bekas hitam. Kurma dan air 2 bulan. Saya mulalah nak rabak ni kan, tapi saya kontrol lah kan. Jadi Nabi kita pun sebenarnya, kalau kita go through hadis-hadis sirah Nabi kan, Nabi pernah tak makan kenyang 2 bulan. Tak ada lauk nak makan. Bahkan kadang Nabi pernah makan cuka buah. Apa je kurma dengan cuka? Korang boleh ke makan kurma 2 bulan dengan air kosong? Silap masuk uat dah kan. Kita tak tahap tu. Bahkan Aisyah pernah mengatakan Nabi ni sepanjang hayat dia, Nabi tak pernah makan kenyang sampai 3 hari. Maksudnya 3 hari berturut-turut tu tak pernah. Macam kita kan setiap hari kita makan. Maksudnya kita tak pernah berlapar ataupun kenyang sampai 3 hari. Kita biasalah kenyang sampai 3 hari tu. Bahkan kita kenyang setiap hari. Sebab setiap hari kita ada makan kan. Kurang-kurang sekali sehari. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi kalau kenyang hari ni, lepas tu dia berlapar beberapa hari. Tak pernah Nabi kenyang tu sampai 3 hari berturut-turut. Tak pernah. Nak menunjukkan yang Nabi ni bukan setakat peribadi Nabi tu sendiri kurang makan, bahkan dekat rumah Nabi tu memang tak banyak makanan. Itu antara side story yang kita, ramai daripada kita tak tahulah. Kat rumah Nabi tak banyak makanan. So kita ni susah macam mana pun kita teman-teman kita kena tahu yang kat rumah kita ataupun dalam bilik kita tu, stok makanan kita tu lebih banyak daripada apa yang pernah Nabi ada sepanjang hidup dia. Kita kena terima benda tu. Kita kena sedar yang panutan kita tu, orang yang membawa agama ni, orang yang menerima wahyu ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, dia punya makan sangat sedih lah. Sangat kurang, serba kurang. Okey. Jadi yang terakhir sekali, yang ke-7, sebab nanti kita nak go through satu persatu. Yang ke-7 adalah kata Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, fadilat berpuasa adalah untuk jauhkan dari
bisikan maksiat. Yang ketujuh dia kata untuk jauhkan anak-anak Adam ni dari bisikan-bisikan, dari seruan-seruan ke arah maksiat. Sebab dengan berpuasa tu, kalau kita betul-betul memaknai puasa Ramadan tu, kita biasanya susah buat maksiat. Biasanya susah buat maksiat. Kita lebih dekat dengan self-control, kita lebih senang nak mengawal diri kita, kita lebih tak ada anasir-anasir, gangguan-gangguan syaitan. Jadi puasa tu biasanya di bulan Ramadan, dia sangat menjauhkan manusia tu daripada bisikan ke arah maksiat. Tak bermaksud maksiat tu tak ada. Ada. Tapi biasanya dalam bulan Ramadan tu maksiat kurang. Bukan tak ada, ada. Again. Tapi biasanya orang yang biasa buat maksiat tu pun, dia somehow di bulan Ramadan, bila dia berpuasa, dia akan lebih jauh ataupun lebih kurang the level maksiat itu. Walaupun dia banyak buat maksiat, tapi biasanya dia kurang maksiat tu, kerana tidak ada ketika itu bisikan ke arah maksiat. Nanti kita go through lebih detail lah. Okey, kat sini boleh take note Okey. Lepas tu Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, dia syarahkan satu persatu. Dia explain satu persatu. Kejap. Betul, nak tengok drama pun tak ada mood. Rupanya setan selama ni. Tengok drama tu setan apa ya. Nanti kita akan explain hadis tu lah. Bismillah. Kita tak boleh salahkan syaitan 100% sebenarnya. Baik. Okey, sekarang kalau kita sempat, kita go through yang pertama. Apa yang pertama tadi? Fadilat berpuasa yang pertama adalah, kata Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, nak tingkatkan darjat anak-anak Adam. Nak tingkatkan darjat kita lah. Bila berpuasa tu, tujuannya sebab Allah nak tingkatkan darjat kita. So, apa dimaksudkan dengan meningkatkan darjat? Kata Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, yang pertama dia katakan, meningkatkan darjat tu sesuai dengan sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, dibukakan pintu-pintu syurga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan-syaitan dibelenggu. Hadisnya ada syarahan dia sebenarnya. Nanti kita go through lah kalau sempat. Jadi secara surface, kenapa saya katakan, saya banyak kali katakan dalam siri yang lepas, bila bulan Ramadan tu sampai, kita ni seakan-akan duduk dalam satu naungan. Kita ni debuff. Korang tahu tak debuff tu apa? Ada gamer dalam ni tak yang biasa main game? Korang mendapat satu kekuatan, korang kena debuff. DEBUFF. Bila kita luar Ramadan, kita kena nerf. Jadi Ramadan ni dia boostkan kita punya keimanan, kita punya chances, the best version of us. Kita lebih kuat. Kerana apa? Yang pertama, sebab pintu-pintu syurga tu dibuka. Jadi kelebihan rahmat-rahmat syurga tu, kita ni seakan-akan berada di taman-taman syurga. Ramadan tu, korang perasan tak bila bulan Ramadan tu selalu nak buat baik, senang nak buat baik, nak solat, nak beribadah, nak ke arah-arah benda-benda baik tu senang je, smooth je. Benda-benda jahat-jahat tu, dia macam nantilah, sekejap lagi lah. Dia macam macam seakan-akan kita disusahkan, dihalang. Macam ada satu seruan yang jangan buat benda ni kan, tak baik ni, kau buat benda ni. Macam belah kiri tu kurang sikit kan, dia punya dengung dia tu kan. Dia punya bisikan-bisikan yang belah kiri tu macam slow je kan. Yang belah kanan lagi kuat kan. Dan kita pun lebih cenderung ke arah tersebut. Sebab
selain pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Lepas tu Nabi mengatakan wasufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan ni dibelenggu. Okey. Syaitan-syaitan ni dibelenggu. Kebanyakan syaitan-syaitan yang membisikkan ke arah kejahatan, dia terkurung, dia terikat. Jadi dia tak boleh nak seduce, dia tak boleh nak membisikkan kejahatan yang besar-besar kepada anak-anak Adam. Tak bermakna syaitan tu ataupun jin semua tak ada. Ada. Ni ada perincian lagi lah. Nanti saya akan go through insyaAllah dalam sesi yang lain. Tapi seruan-seruan syaitan yang biasanya kuat gila-gila kan. Syaitan yang pangkat general, pangkat yang besar-besar ni lah. Syaitan besar-besar ni tak ada. Di bulan Ramadan, sepanjang Ramadan ni kita bebas daripada hasutan diorang. Sebab itulah kita ni macam kurang menyetan. Bahasa senang faham kan. Kita ni kurang menyetan di bulan puasa kan. Sebab kita ni lebih ke arah malaikat sikit kan. Bukan nak kata kita ni dah jadi malaikat, belum. Masih ada sifat-sifat syaitan tu dalam diri kita. Tapi kita nak menyetan tu kurang sikit. Dia macam terkawal sikit kan. Dan dia lebih ke arah angelic. Macam itulah lebih kurang bahasa nak senang fahamnya. Jadi sepanjang bulan Ramadan, darjat kita tu bila di luar Ramadan kita level 1, level 2 kan. Bila datang Ramadan kita naik level kita. Diri kita tu, kita punya version, the best version of us tu naik. Darjat kita naik lah. Apatah lagi kalau orang tu betul-betul puasa dengan mengikut seruan-seruan ataupun ajaran-ajaran Islam yang Nabi ajarkan lah. Dia sahur, lepas tu dia menahan diri dari lapar dan dahaga, lepas tu dia tak buat benda-benda yang boleh merosakkan pahala Ramadan. Sepanjang siang tu kan dia jaga diri dia betul-betul, naik, makin naik. Lepas tu malam pula dia qiyam Ramadan, dia tarawih, dia kejar pahala-pahala sunat, dia tinggalkan benda-benda makruh, benda-benda harus pula dia kontrol kan. Padahal benda tu harus tapi dia kontrol juga. Dia makin lama makin level up. Itulah yang dimaksudkan dengan Ramadan tu sendiri meningkatkan darjat kita semua. Paling senang nak baca Al-Quran bulan Ramadan, betul? Baca Al-Quran, tarawih lagi, qiyam lagi, tahajud, istighfar, sedekah. Nampak? Semua tu di level up kita, meningkatkan darjat kita. Baik. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini hadis qudsi lah. Saya dah terangkan dalam kelas akhlak yang lepas, hadis qudsi. Ada hadis qudsi yang berkaitan dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana sawmu ahadikum fala yarfath yawma idzin wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im, inni sa'imun, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi sa'imi atyabu 'indallah yawmal qiyamah min rihil misk wa li sa'imi farhatan yafrahuhuma idza aftar fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Okey, hadis ni Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata setiap amalan anak-anak Adam tu semuanya untuk diri dia. Setiap amalan yang kita buat, puasa, baca Al-Quran, sedekah, apa lagi? Mentaati ibu bapa, memberi nafkah, bersyukur, memberi nafkah dan sebagainya lah. Semua amalan-amalan soleh anak Adam tu semuanya untuk diri dia, untuk kebaikan dirinya. Semua tu manfaatnya untuk diri dia. Dan semua itu ada ganjaran-ganjaran yang tertentu yang telah ditetapkan untuk dia. Kecuali satu je yang special, yang paling special adalah puasa. Allah sendiri sebut semua amalan anak Adam tu semuanya untuk dirinya kecuali puasa. Puasa tu special untuk aku. Puasa tu memang khas untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Apa yang dimaksudkan dengan ajzi bihi tu? Allah kata puasa ni aku sendiri yang akan balas.
Para ulama bila mensyarahkan hadis ni, maksudnya puasa ni dia tak ada ganjaran yang spesifik, yang terbatas. Puasa ni kalau amalan lain 10 ke 700, puasa tak ada. Tak ada istilah 10 ke 700. Puasa ni terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi berapa. Maksudnya lebih daripada 700 tu. Dia uncountable. Tak boleh nak dikira. Infinity. Sebab itulah puasa ni, orang yang berpuasa, orang yang melazimi puasa, dia ada special place di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian Allah mengatakan sebab puasa ni yang pertama adalah perisai. Puasa adalah perisai. Wasiyamu junnatun. Puasa ni adalah perisai, pendinding. Maka jika salah seorang daripada kamu berpuasa, janganlah kamu berkata rafath. Janganlah kamu berkata kotor. Apa tu rafath? Rafath maksudnya kata-kata lucah. Kata-kata kotor yang ada unsur seksual. Ada tak kawan-kawan kita yang biasa cakap benda-benda yang double meaning, benda-benda yang lucah, gurau-gurau lucah, lawak-lawak lucah kan? Banyak kita tengok dekat sosial media, bahkan terang-terangan dekat dalam program TV dan sebagainya lah. Ni teguran yang ikhlas lah daripada saya untuk diri kita juga kan. Kita pun kadang-kadang terbuat benda tu, na'udzubillah. Seboleh-bolehnya kita start menjauhkan diri daripada benda-benda yang bersifat rafas tu Kita buat lawak-lawak lucah, isyarat-isyarat lucah kan, yang ke arah seksual. Jadi itu antara tabu antara tabu, benda yang sangat dilarang ketika berpuasa. Sebab tujuan puasa itu sendiri adalah yang pertama tadi apa? Bukan yang pertama, yang ke berapa tadi? Salah satunya adalah untuk mengekang syahwat. Puasa tu kalau betul-betul kita buat, kita punya dorongan seksual tu akan terkawal, akan terjaga sepanjang kita berpuasa tu. Tapi bila kita puasa, kita buat pula benda-benda yang ke arah tu, dia dah lari lah. Dah lari tujuan nak puasa tu sendiri. Jadi jangan buat benda tak senonoh Sangat-sangat dilarang dan dimurkai Tuhan. Puasa tu adalah perisai, Allah kata. So jangan buat, yang pertama sekali Allah sebut, jangan buat benda-benda yang rafas. Jangan cakap benda-benda yang kotor, benda-benda yang lucah-lucah, double meaning, yang ke arah maksiat. Dan yang kedua, Allah sebut, jangan bergaduh. Jangan bertikam lidah, bash-bash orang, mengata orang, berdebat, debat yang macam nak bergaduh, bertumbuk kan. Jangan bertumbuk betul lagi. Bukan setakat jangan bergaduh fizikal, bertumbuk orang apa kan, bunuh orang ke. Ni ke arah gaduh tu pun jangan. Control yourself, jangan sampai korang ni maki hamun orang, bergaduh. So semua benda yang membawa ke arah pergaduhan tu, kat Twitter especially, sebab korang mostly dekat Twitter kan, jangan involve. Sebab korang tengah berpuasa, korang dalam mood berperisai ni, tengah berperisai. Bila korang nak faham korang tengah pakai perisai, satu armor. Lepas tu korang tengah berperang ni, contoh. Lepas tu bila korang berkata-kata jijik, berkata-kata benda-benda lucah, seakan-akan korang buka satu persatu perisai korang tu. So tembak aku macam tu lah. So kalau korang bergaduh, terbuka lagi perisai, buka sampailah tak ada perisai dah. So kalau korang kena serang, GG habis lah. So bila kita dalam keadaan berperisai tu, jangan kita bukakan perisai kita dan memberikan ruang untuk kita diserang. Diserang oleh apa? Diserang dengan benda-benda yang merosakkan kita punya pahala puasa lah. Jika seseorang mengumpat atau mengajak bergaduh, maka hendaklah dia berkata apa? Inni imru'un sha'im. Inni imru'un sha'im, ataupun inni sha'imun. Hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku ini orang yang sedang berpuasa. Sesungguhnya aku ini tengah berpuasa. Ni hadis kursi Allah sendiri sebut ni. Kalau ada orang ajak buat benda-benda pelik-pelik, ada orang ajak bergaduh, ada ajak membawang, Allah perintahkan kita cakap dekat orang tu, ya, sesungguhnya aku ni sedang berpuasa. Apa faedah kat sini? Twitter banyak sangat tea pahit. Itulah. Antara faedahnya yang disebutkan oleh para ulama, bila dikatakan
bila kita kata ke orang tu aku tengah puasa, yang pertama adalah untuk menegur dia, memberikan reminder kepada dia, kepada orang tu yang sekarang tengah bulan Ramadan, jangan buat benda macam ni. Dan yang kedua adalah untuk memberi peringatan kepada diri sendiri. Untuk bila kita kata macam tu, kita bukan setakat sampaikan dekat orang aku ni tengah puasa, jangan buat benda macam ni. Kita sendiri sebenarnya berikan satu reminder. Kita tengah remind diri kita, Adin, kau tengah puasa ni, kenapa kau buat benda macam ni? So kalau kita nampak orang cakap aku tengah berpuasa, jangan korang ejek, jangan korang pelekehkan. Kadang-kadang saya tengok ada orang buat gurau-gurauan benda ni. Kita takut benda ni bahagian daripada istihza' biddin, mempersendakan agama. Sebab quote tu, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sebenarnya bahagian daripada perintah. Dia termasuk dalam sunnah. Sunnah kalau untuk kita yang berpuasa, untuk cakap dekat orang, aku tengah puasa ni, kau jangan ajak aku buat benda bukan-bukan, jangan nak buat benda bongok-bongok. Bahasa, maafkan saya, nak bagi korang faham. Jangan nak suruh aku buat benda bodoh-bodoh ni, benda bongok-bongok ni kan. Benda ngarut ni kan, aku tengah puasa ni. Kalau nak ajak orang lain kan. Kita bukan setakat memberikan dakwah, menegur orang, mengingatkan orang tu yang kita tengah puasa. Sebenarnya kita pun tengah memberikan pesanan kepada diri kita, tengah puasa ni, control yourself. Okay, control yourself. Ustaz, kalau kita seorang-seorang, macam kita seorang-seorang lepas tu kita cakap macam tu, boleh juga? Boleh. Macam kita nak tahan marah ke apa? Boleh. Dia seperti yang dikatakan oleh para ulama lah, perkataan ini so'im tu, kita bukan setakat tuju dekat orang. Dia sebenarnya bertujuan yang lebih utamanya untuk diri kita sendiri. Jadi orang yang selalu memperingatkan diri dia, kau tengah puasa ni, cakap ini so'im. Kalau bahasa Arab lah, senang, pendek kan, ini so'im, aku tengah puasa. Cakap banyak-banyak, tak apa. Kau nak jadikan zikir pun tak apa kan. Sebab kita ni kena ingatkan diri kita selalu. Kadang-kadang kita lupa kan. Tepek lah dekat atas dahi kan, pop, ini so'im. Bukanlah literally suruh buat macam tu, nak menunjukkan yang memperbanyakkan reminder kan, self reminder. Korang nak pergi dating pun, contoh korang letak tarikh kan, contoh. Ataupun korang nak bangun pun, korang buat alarm letak kan, bangun apa kan, tapi tak bangun pun kan. Apatah lagi tukar wallpaper. letak kat wallpaper, tak kisahlah. Apatah lagi buat puasa kan, memperingatkan diri kita tengah puasa ni. Sebab sepanjang puasa tu, banyak je ujian-ujian yang boleh merosakkan kita punya pahala puasa. Jadi menjadi sunnah, menjadi satu seruan ataupun anjuran untuk kita selalu memperingatkan diri kita sendiri. Yang terutama je lah, ingatkan diri sendiri yang kita ni tengah berpuasa. Baik. Kemudian demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum ataupun lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat berbanding bau minyak kasturi. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, dua happiness. Yang pertama, jika dia berpuasa, dia bergembira dengan berbuka. Kejap Iza aftar fariha bi fitrih. Fitri itu maksudnya fitri ataupun iftar, maksudnya berbuka makan-makan. Kalau korang wondering lah, Idul Fitri itu maksudnya apa? Perayaan makan-makan. Fitri itu maksudnya kita berhenti dari berpuasa. Kalau menahan diri dari makan dan minum tu disebut imsak. Imsak tu menahan diri dari makan dan minum. Sedangkan fitri, iftar, fitri dengan iftar, korang tak perasan Tak perasan kan? Fitri dengan iftar tu daripada kata akal yang sama. Fatara. Maksudnya kita dah stop daripada menahan diri. Dalam konteks puasa maksudnya kita makanlah. Jadi Aidil Fitri itu maksudnya perayaan makan-makan. Hari kita merayakan makan-makan. Hari kita tak lagi berpuasa, tak lagi imsak, tak lagi menahan diri dari makan dan minum. Tak perasan kan? Sebab itulah kena masuk kelas saya jadi gurau. Iftar tu maksudnya kita makan. Kita memutuskan imsak, iftar.
So orang yang berpuasa, kegembiraan yang pertama dia tu buka puasa. Sebab itulah disunahkan untuk kita jangan tangguh-tangguhkan, jangan lewat-lewatkan buka puasa. Lewat-lewatkan tu sahur. Sebab kita ni nak bergembira ni, nak makan. Tuhan nak ajar kita supaya Tuhan dah perintahkan menahan diri dengan ketetapan waktu-waktunya, batasan-batasannya. So bila rahmat Tuhan tu dah turun, macam Tuhan nak katakan, sekarang waktu makan. Tuhan kata, makanlah sekarang kan. Jangan tak makan. Bagi orang yang beriman, selepas dia lama menahan diri daripada sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, so bila larangan tu ditarik, melambatkan kita, macam bahasa mudahnya, kita melambat-lambatkan ke arah rahmat Tuhan tu adalah satu benda yang menunjukkan kita ni, bahasa mudahnya menunjukkan kita ni tak bersegera ke arah kebaikan lah. Tak bersegera ke arah kebaikan. Sedangkan kalau contoh yang lebih mudah nak faham, pintu syurga tu dah dibuka, tapi korang delay tak nak masuk syurga. Sombong action, betul? Kalau nak senang faham lah. Kita dah dekat titian sirat ni. Lepas tu pintu syurga tu dah buka. Korang nak masuk terus ke korang macam relax dulu nak tengok hari neraka bawah ni. Apa dah muka dia kena betul kan? Tak ada. Semua ahli syurga tu kalau dah diberikan keizinan untuk masuk syurga, semua nak masuk dengan sepantas kilat. Macam itulah kita dengan rahmat Allah ni. Jadi bila kita ni dah dilarang untuk makan dan minum, bila Tuhan suruh kita berbuka, sebab tu kita kena cepat-cepat berbuka. Itu adalah kegembiraan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita kena ambil rahmat Allah ni. Rahmat, keringanan yang Allah beri ni kita kena ambil. Jangan kita select kan. Jangan kita accent. Kita kata, alah, ini aku boleh tahan lah. Bukan masalah boleh tahan tak boleh tahan. Dalam bab puasa ni bukan masalah kita ni tahan boleh puasa lagi 5 jam, lagi 6 jam. Bahkan puasa dahri kan. Puasa tanpa berbuka langsung. Bukan tu. Kadang-kadang kita ingat syariat Tuhan ni, bila kita buat, kita mesti kena exaggerate. Barulah menunjukkan kita ni bagus. Tak. Di sisi imam ahli sunnah wal jamaah, nak menunjukkan seseorang tu betul-betul bagus dalam beramal, dalam agama, dia buat exactly macam agama suruh. Especially mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab itulah tak boleh adanya exaggeration. Dia tak boleh terlalu longgar, tak boleh terlalu keras. Contoh kan, kalau berpuasa tak nak berbuka, tak boleh. Itu bukan bermaksud orang yang tak berbuka tu dia bagus, tak. Maksudnya kau tak bagus. Kau tak faham makna syariat ni diturunkan. Kalau orang yang bagus dalam beramal di sisi Islam adalah orang yang buat exactly macam Nabi suruh, macam Allah suruh. Ada time puasa, time berbuka Tuhan suruh cepatkan. Jangan kita, alah aku boleh lagi ni puasa. Bukan, maksudnya kau tak faham. Maksudnya kau tak faham. Sama juga macam kahwin kan. Tuhan cipta lelaki dan perempuan berpasang-pasangan. Boleh berkahwin. Beribadah kan. Tapi bukan ibadat tu sembahyang, solat, baca Al-Quran tu 24 jam. Tak. Sampai meninggalkan urusan dunia, tak nak bekerja, tak nak bernikah, nak jadi macam rahib. Bukan macam tu. Kalau kau buat macam tu, maksudnya kau tak faham. Islam tak suruh macam tu. Islam suruh beribadah. Yes, beribadah. Ada waktu-waktunya. Sa'ah wa sa'ah. Setiap perkara tu ada kadar waktunya. Bila ada keinginan seksual, dah berkemampuan, kahwinlah. Jangan sengaja tolak tak nak kahwin sebab kata, alah aku boleh tahan ni. That's not the point. The point is syariat tu diturunkan ada sebab-sebabnya. So kita kena, nak menunjukkan kita ni bagus dalam beramal agama Islam ni, kita kena buat seperti yang disyariatkan. Tak lebih, tak terlalu ekstrim, tak terlalu downstream. Iya ke downstream? Tak terlalu longgar, macam tu lah. Baik. Kegembiraan pertama bagi orang yang berpuasa adalah buka puasa tu. So korang kena happy. Sebenarnya bila buka puasa tu, yeay, buka. Korang kena happy. Sebenarnya kita kena didik diri kita untuk
gembira dengan berpuasa tu, dengan berbuka puasa. Sebab itu adalah kemenangan yang pertama. Kita telah memperoleh kemenangan yang pertama. Cerita apa tu? Kalau korang faham. Kemenangan yang pertama, kegembiraan yang pertama. Allah sebut kegembiraan yang pertama adalah berbuka puasa. So kita kena gembira. Nak menzahirkan kegembiraan tu, buka puasa awal-awal. Jangan delay-delay tanpa sebab-sebab yang diterimalah. Dan kegembiraan yang kedua adalah Allah mengatakan wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan kegembiraan yang kedua adalah yang paling besar tu. Yang kecil ni kat dunia, which is berbuka puasa. Dan kegembiraan yang paling besar bagi orang yang berpuasa adalah idza laqiya rabbahu, ketika dia jumpa Tuhan dia nanti, which is Allah lah. Ketika dia jumpa Allah nanti, dia dah berdepan dengan Allah, fariha bisaumihi, dia akan bergembira dengan pahala puasa yang telah dia kerjakan. Kegembiraan pertama bagi orang berpuasa adalah ketika di dunia adalah berbuka puasa tu. Dia happy lah dapat makan kan. Dah puasa 13 jam, 12 jam, 18 jam. So dia happy dapat makan. Tapi kegembiraan yang lebih besar dari itu adalah ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Allah kata dia akan gembira dengan pahala-pahala puasa yang dia pernah buat selama ni. Which is apa tadi? Pahala puasa unlimited. No limit. No limit. Sebab puasa tu untuk Allah. Allah je, puasa tu ibadah yang hanya Allah je yang tahu. Dan ibadah puasa tu hanya Allah je yang mampu dan juga yang akan balas sesuka hati Allah. Dia tak ada satu limitation. So bila orang berpuasa ni, bila dia bertemu dengan Allah dan dia nampak pahala puasa ni, yang dia jagalah. Sebab tu lah puasa ni kita kena jaga. Sebab apa? Sebab pahala puasa tu unlimited by default. Dia tak ada satu amount tertentu, 10 ke 700. Tak, dia beyond that. So bila kita buat benda-benda yang dilarang ketika puasa, habis lah. Rugilah chances kita. Sedangkan pahala puasa Ramadan tu jauh lebih banyak berbanding amal ibadah lain. Faham Jadi itulah yang dimaksudkan dengan fadilat berpuasa yang pertama, which is puasa tu nak meningkatkan darjat anak-anak Adam. Puasa tu nak meningkatkan darjat anak-anak Adam. Dalam hadis yang lain, dah habis dah. Okey, pukul 12. Cukup. Nanti kita sambung esok. Sedikit lagi. Ni untuk yang pertama tadi kan, yang pertama. Okey, ada satu lagi hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu 10 amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah mengatakan dalam hadis kursi yang lain, setiap amalan anak-anak Adam tu digandakan 10 sampai 700 kali ganda. Ini kita dah ceritalah dalam kelas akhlak yang lepas. Kemudian Allah kata kecuali puasa. Puasa je aku tak ada, bahasa mudah puasa je aku tak ada letak ketetapan macam tu. Sebab puasa ni special. Kecuali puasa, kerana puasa adalah untukku. Puasa ni memang special untuk mencari redha Allah, untuk puaskan Allah, untuk menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku sendiri yang akan membalas ganjaran puasa anak Adam tu. Kerana apa? Kerana Allah mengatakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kerana puasa tu adalah salah satu momen, satu-satunya momen anak-anak Adam ni, hamba-hambaku meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Nanti Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam akan explain bab meninggalkan syahwat dan makanan ni. Dia akan ceritalah kenapa puasa ni special. Dia berkaitan dengan raja. Dalam kelas next lah. Kita bagi tease sikit kan, tinggalkan tease kan. Puasa ni berkaitan dengan raja-raja. Okay, ada siapa soalan sebelum kita end kelas? Terbaiklah Imam Izzuddin. Baik, Izzuddin ni antara nama-nama yang bagus lah. Okay,
Sampai sini dulu. Korang setakat ni boleh dapat gambaran kan? Boleh. Jadi malam ni kita go through lah. Ustaz, Ya? saya nak tengok whiteboard Zoom. Nak screenshot. Oh, kejap. Tak apa saya ni. Okay. Nampak ke? Screenshot. Ustaz, boleh tak ulang balik yang Ustaz cakap pasal Aidilfitri? Saya terlepas yang makna tadi tu. Yang makan ni. Yang makan tadi. Okey. Fitri maksudnya apa? Fatara tu, iftar tu maksudnya berbuka. Dalam konteks puasa makan-makan lah. Aid maksudnya perayaan, festival. Jadi Aidul Fitri maksudnya festival makan-makan. Perayaan makan-makan. Perayaan berbuka. Kalau nak terjemahkan secara literal, perayaan berbuka lah. Festival berbuka. Bahasa yang lebih tepatnya perayaan makan-makan lah. Sebab waktu tu lah kita semua apa? Sepanjang hari tu kita makan-makan. Kita tak lagi berpuasa. Makan rendang. Makan rendang kan. Tepat. Tidak ada lagi imsak. Tidak ada lagi menahan diri dari makan dan minum. Tak ada lagi berpuasa ketika itu. Baik, terima kasih Ustaz. Fatira Roti Canai tu sama ke? Ada ke? Fatira Roti Canai? Ada kedai nama Fatira Roti Canai? Boleh. Okey, sama-sama. Sebab itulah hari Aidilfitri jangan makan lah, jangan puasa. Tak kena dengan maksud Aidilfitri tu. Aidil Adha apa? Korang duk sebut Perayaan. Aidil Adha kan? Apa? Aidil Adha? Sebab tu lah kena belajar. Nak tahu kena masuk kelas lah. C5 kan? Saja je kan? Bagi teaser ada kelas fiqah Aidil Adha pula kan? Boleh nanti kalau kita buat. Ustaz nak tanya, Ya? kan tentang puasa lah. Apa ni, saya ada terdengar lah, bukan dengar, ada apa ni, tengok YouTube apa entah, saya tak ingat pun. Dia kata puasa hari putih ni kan, kan puasa hari putih. Dia orang cakap kalau kita puasa hari putih tu, macam mana dia kata, saya tak ingat lah, tapi saya kena recheck. Tapi macam mana dia berpuasa kan, hari putih tu kan sunat. Lepas tu dia punya kelebihan tu macam seolah-olah berpuasa sunat setahun. Tapi kalau puasa 6 yang pada bulan Syawal tu kan, dia kelebihan dia seolah-olah berpuasa fardu setahun. Macam tu ke? Ke saya silap? Puasa hari putih? Puasa hari putih. Sekejap lah, saya kena confirmkan lah balik. Sebab dia macam ada beza sunat dengan fardu punya jenis puasa. Okey. Jadi nak sebutnya tentang puasa putih lah. Okey, kan puasa 6 pada bulan Syawal kan ada kelebihan dia kan. Di mana dia kita berpuasa selama setahun kan. Okey. Lepas tu yang macam mana cakap? Saya pun nanti saya recheck balik, nanti saya tanya dalam WhatsApp. Tanya dalam grup lah, tanya dalam grup. Don't worry. Okay. Secara umumnya memang betul lah, ada beberapa puasa ni ganjaran dia seakan-akan kita berpuasa setahun. Seakan-akan kita ni siyamud dahri. Kita ni berpuasa tanpa henti setahun. Ada. Antaranya puasa 6 hari di bulan Aidilfitri ataupun bulan Syawal. Ada juga puasa Ayyamul Bid, hari putih. Tepatnya 3 hari.
13, 14, 15. 13, 14, 15 setiap bulan. Hari putih tu kenapa disebutkan hari putih? Kerana waktu tu bulan purnama. Full moon. Kalau korang nak perasan Ayyamul Bid tu, hari putih tu maksudnya hari tu bulan terang. Bulan penuh lah. Biasanya 3 hari. Dalam sebulan tu akan ada 3 hari. Setiap sebulan akan ada 3 hari di mana bulan tu penuh. Hari keempat tu bulan tu dah tak jadi penuh dah. Kalau nak tengok bulan penuh macam mana, tengok kat IG saya lah. Saya banyak snap gambar bulan kan. Bulan mengambang, betul? Jadi disunatkan untuk kita berpuasa 3 hari tu. Puasa putih namanya. Orang kita duk sebut puasa putih kan. Puasa putih. Bulan tu yang putih. Jadi antara yang ada kelebihan seakan-akan puasa setahun, sepanjang tahun tu adalah orang yang berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi sebenarnya orang yang puasa 3 hari tu setiap bulan dia seakan-akan dia puasa sepanjang bulan tu. Kalau nak dapat ganjaran seakan-akan puasa sepanjang bulan, puasa 3 hari. Ni di luar Ramadan Jadi kalau orang tu setiap bulan ada 12 bulan, dia setiap 11 bulan yang lain tu dia puasa 3 hari 3 hari. So menyamai dia puasa sepanjang tahun, setiap hari. Ganjaran pahalanya lah. Okey? Jadi bagi siapa yang berkemampuan nak melatih diri dia untuk berpuasa consistently, puasalah hari putih. Selain ada juga lah puasa-puasa lain yang dianjurkan oleh syarak. Ustaz, kalau kita puasa hari putih je, bulan Syakban tu boleh juga lah. Hari putih. Kalau kita Muharram kita buat puasa hari putih, sampai Syakban pun boleh juga lah. Boleh? Kita buat 3 hari je tu. Tengok kalau Syakban tu dah masuk pertengahan ke belum. Tu ada perbahasan lanjut lah. Tu special case macam tu. Okey, ada soalan lagi? Esok kita sambung Boleh kita sambung bab ni? Boleh. Panjang lagi ni sebenarnya. Imam Izzuddin Ibn Abi Salam ni dia explain. InsyaAllah jumpa epok. Ni Sausi ni bukan yang beli kopi tadi ke? Dah ngantuk tu kot. Jumpa esok. Okay. Kalau puasa tiap minggu hari Isnin Khamis macam mana ganjarannya? Puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis ada ganjaran ke? Kalau tak ada macam mana? Tak nak puasa? Typo autocorrect. Puasa Isnin Khamis secara umumnya dia tak ada, Nabi tak ada sebutkan ganjaran yang spesifik. In case you guys wondering lah. Sekarang tiba ada emoji terkejut belakang. Puasa Isnin Khamis ni tak ada satu ganjaran yang spesifik lah. Seperti contohnya seakan-akan puasa setahun ke, seperti puasa-puasa 6 ataupun puasa hari putih. Tapi adakah ia tak disunatkan? Dia disunatkan. Kerana apa? Kerana puasa Isnin dan Khamis adalah salah satu puasa yang paling Nabi suka. Jadi orang yang berpuasa ni, Isnin Khamis ni, ganjarannya adalah dia ikut puasa yang Nabi buat. Dan itu adalah ada kelebihan yang tertentu lah. Bahkan boleh jadi kelebihan dia lebih besar daripada tu. Sebab Nabi personally prefer puasa Isnin Khamis. Kerana apa? Hari birthday. Yang pertama, Nabi mengatakan dalam hadis Al-Bukhari, kerana Nabi lahir pada hari Isnin. Jadi, aku suka kalau aku berpuasa pada hari itu. Nabi mengatakan. Jadi, Isnin ni, Nabi selalu berpuasa hari Isnin. Dan ada hadis lain yang mengatakan pada hari Isnin dan Khamis adalah hari dibentangkan amalan anak-anak Adam. Setiap Isnin dan Khamis, amalan anak Adam ni akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi suka kalau ketika amalan dia dibentangkan di hadapan Allah, dia dalam keadaan berpuasa. Jadi orang yang berpuasa pada hari Khamis ni, maksudnya dia seakan-akan dia tengah mempersembahkan diri dia
ketika amalan dia dibentangkan di hadapan Allah, para malaikat bentangkan amalan, catatan tentang amalan anak Adam tu, dia dalam keadaan berpuasa. Jadi maksudnya dia tengah nak pleasekan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika report card kan, contoh nak senang faham hari report card dibentangkan kepada mak bapak. So dia datang waktu tu dalam keadaan yang paling segak, paling handsome, paling cantik, paling wangi. Macam itulah seakan gambarannya lah. Jadi Nabi suka ketika amalan dia dibentangkan, dia dalam keadaan berpuasa, dalam kerangka untuk menjadikan ataupun membuatkan Allah redha dan juga senang dengan diri dia. So memang tak ada amalan spesifik ganjaran tertentu, tapi itu adalah praktik Nabi SAW. Jadi orang yang berpuasa Isnin dan Khamis adalah orang yang paling dekat dalam bab mencontohi Nabi dalam bab puasa. Sebab Nabi favourite dia hari Isnin Khamis. Isnin Khamis. Kalau orang buat puasa Isnin Khamis setiap minggu, maksudnya dia puasa lagi banyak berbanding orang yang puasa putih sebenarnya. Puasa putih tu 3 hari je. Isnin Khamis seminggu berapa hari? Seminggu berapa kali? 8 kali kan? Most likely 8 kali. Kalau ada yang 5 minggu, 10 kali. Kalau dia buat juga puasa putih, tambah lagi 13 kali. Macam itulah. Jadi setiap orang ada bahagian masing-masing, jangan risau. Jangan, kalau ada orang geng macam tarawih 8 dengan 10 lah. Ada orang prefer 8, ada orang prefer 10. Buat puasa ada orang prefer Isnin Khamis. Ada orang prefer puasa dia target dia nak 3 hari je. Ada orang tak puasa langsung. Tak semua orang mampu, dan setiap orang ada bahagian masing-masing. Macam saya selalu cakap, dalam bab ibadat ni setiap orang ada benda yang dia suka buat. Sebab itulah dalam Islam ni dia bukan privilege dekat puasa je ataupun mengaji je, tak. Sebab itulah bila kita belajar agama ni, satu persatu kita akan realise yang rupa-rupanya jalan kebaikan ni sangat banyak. Sebab Tuhan ni maha tahu yang kita semua ni ada part strong dengan weak masing-masing lah. Tak semua orang dia boleh score dekat semua ataupun satu-satu pintu. Setiap orang ada bahagian masing-masing. So jangan risau. Sedangkan orang yang buat amalan yang sama pun ada different ataupun ada kepelbagaian kan. Puasa tu sendiri, ada orang dia prefer puasa tu puasa 6 je. Ada orang dia puasa dia Isnin Khamis. Dia tak nak puasa putih. Ada orang prefer puasa putih saja. Begitulah. Okey. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Betul? Baik. Kalau tak ada apa-apa, kita tamat kat sini dulu. Terima kasih semua yang dah join. Harap-harap korang dapatlah sedikit manfaat malam ni. And hopefully kita semua dapat berpuasa dalam keadaan sedar. Makin lama makin sedar benda-benda yang kita perlu buat, benda-benda yang perlu kita tanam dalam diri kita sepanjang kita puasa. Kita baru masuk 10 hari. Alhamdulillah kita dah lepas 10 hari yang pertama. Ada lagi 20 hari. So jangan rasa terlambat untuk perbaiki puasa. Saya especially yang tengah bercakap ni lagilah besar kan. Saya punya tanggungjawab lah. So jangan risau kalau siapa yang belum start mengaji, silakan start mengaji daripada muka surat pertama. Siapa yang tak mampu mengaji, belajar baca Al-Quran, silakan. Siapa yang masih menjaga aurat, silakan praktis tutup aurat dan sebagainya. Silakan. Jangan rasa dah terlambat, tak. Even esok dah nak raya pun ataupun lusa dah nak raya pun korang still boleh make an effort. Yang penting effort. Okay? Effort penting. Baik, wallahu a'lam bisawab. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jazakumullahu khairan jazak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ingat, sahur lewat-lewatkan. Berbuka cepat-cepatkan. Kerana berbuka tu adalah kegembiraan kita semua bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sambutlah rahmat Allah tu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk stop berpuasa, stop it cepat-cepat. Okey? Jangan nak poyo-poyo. Jangan nak menunjuk terpaling berpuasa sampai kita melanggar ataupun kita deny
ataupun kita nak tunjuk bagus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sama-sama. Okey, jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.